Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang dengar yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa kita sambung bacaan kitab Tanbihul Ghafilin kita yang berkaitan dengan hak jiran, ya. Hak berjiran. Jadi pada minggu lepas kita bincang satu hadis yang menjelaskan, yang Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita apakah yang sepatutnya kita lakukan kepada jiran, ataupun apakah perkara yang boleh kita menyantuni jiran kita, menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang baik, ya, yang dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Sebab dalam Islam ni ada tiga perkara. Yang pertama iman, yang kedua amal, ya, kemudian yang ketiga akhlak, ya. Jadi tiga ini penting, ya, melengkapi sebagai seorang yang beriman yang sempurna. Jadi kalau sekiranya dia beriman kemudian beramal tapi tidak mempunyai akhlak yang mulia, seperti mana yang disebut antara akhlak-akhlak yang mulia itu ialah menyantuni jiran kita, ya. Jadi hadis yang lepas kita telah bincangkan tentang 9 perkara yang Nabi suruh kita menyantuni jiran kita. Mungkin saya boleh ulang sikit, ya, iaitu yang pertama iaitu apabila jiran kita minta berhutang, ya, kita kena layanlah maksudnya. Yang kedua, apabila diundang, ya, kenduri ke dan sebagainya, kita kena hadir, ya. Kemudian yang ketiga, bila dia sakit kita kena ziarah dia, ya. Kemudian yang keempat, bantu dia, tolong dia dalam segala hal lah yang diperlukan. Kemudian kalau sekiranya dia ada musibah, kita ucapkan takziah kepada dia, beri semangat kepada dia. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, kalau dia dapat kebaikan ataupun dia dapat satu kejayaan, kita ucapkan tahniah kepada dia. Ya, mungkin dengan kejayaan itu kita pun akan mendapat rahmat daripadanya. Kemudian yang ketujuh iaitu kita kena hantar dia ke tanah perkuburan bila dia dah kembali ke rahmatullah, ya, sebagai jiran. Kemudian yang ke-8 iaitu kita kena jaga keluarga dia. Kalau dia tak ada lah, mungkin dia hilang, dia gaib ke, dia musafir ke mana-mana, tinggal keluarganya, maka kita kena jaga keluarganya. Ya, isteri dia dan anak-anak dia kita pantau tengoklah begitu. Kemudian yang ke-9 iaitu kalau kita ada makanan yang boleh menyebabkan bila kita masak makanan tu berbau sampai kepada jiran kita, dan maka kita digalakkan supaya orang kata mensedekahkan, ya, makanan itu. Sebab ada hadis mengatakan kalau kita tak boleh bagi, orang kata bagi durian, kita katakan contohnya, kita masak bubur, ya, bubur durian, ataupun kita bagilah sikit, ataupun kita masak tu banyakkan kuahnya, mudah-mudahan dapat kita bagi kepada dia. Itu antara 9 yang disebut dalam hadis yang lepas, membicarakan tentang Rasulullah SAW menyuruh, ya, menyerangkan kepada kita apa yang kita patut kita menyantuni jiran kita. Antara perkara-perkara 9 itu merupakan sebagai satu akhlak yang mulia bagi setiap orang Islam itu bila dia berjiran. Dan kita tidak lari daripada berjiran, ya, sama ada jiran kita orang Islam ke orang bukan Islam ke, tuntutannya adalah sama, ya, ada hak ke atas jiran kita walaupun dia bukan Islam. Ada hadis menjelaskannya. Baik, pada malam ni kita selain daripada itu banyak lagi perkara-perkara yang disebut. Misalnya dalam riwayat yang lain ada tambahan, dia kata iaitu bila kita nak buat bangunan, ya, kita duduk berjiran, kita nak buat bangunan tinggi sikitlah daripada rumah dia, kita pun kena minta izin dengan dia, ya. Hari ini banyak kita duduk kadang-kadang rumah teres kan, kadang-kadang kita nak buat pagar, nak buat sebagainya, kita kena minta kebenaran daripada jiran kita, ya. Jadi dulu kita dengar kisah, ada satu kisah di mana orang-orang yang orang kata yang ahli agama juga, ya, masuk viral mengatakan bergaduh kerana jiran, kerana nak buat sesuatu, ya, dengan jiran bergaduh, kan. Jadi itu tak sepatutnya lah berlaku begitu, kan. Sebab itu antaranya yang tambahan je.
Kemudian Abu Hurairah juga ya radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda ya Jibril selalu ya Jibril berpesan kepadaku, kata Rasulullah selalu pesan kepadaku supaya baik dengan jiran. Jadi Jibril selalu ya memesan kepada Rasulullah SAW mengatakan bahawa sentiasalah kena berbaik-baik dengan jiran ya. Antara berbaik dengan jiran tadi dalam konteks kita ni seperti mana yang disebut tadilah yang 9 tadi itu, yang kita kena menyantuni jiran kita itu ya, sebab ada hadis yang menjelaskan kata mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sawisahu. Maksudnya dijelaskan sehingga saya kira berkemungkinan jiran itu akan diberi hak waris sampai begitu ya, diriwayatkan oleh Nabi. Dan pada malam ini kita baca satu hadis lagi berkaitan dengan hak jiran juga ya, kerana menyantuni jiran, hak jiran ini juga merupakan sebagai buat baik kepada jiran juga sebagai satu akhlak yang mulia yang dituntut ya oleh agama kita, iaitu agama Islam yang kita anuti ini. Baik, hadis pada malam ni kita baca iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abdahu kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa aqil dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalb." Maksudnya dalam bahasa Malaysia, ya Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang warak. Ini Nabi pesan yang pertama ya. Kun wari'an ya, jadikanlah kamu orang yang warak. Takun a'badan nas. Jadi maksudnya bila kamu menjadi orang yang warak, menjauhi dari yang syubhah ya, maksudnya warak ni maksudnya yang lebih jelas yang dikatakan nak jadi orang yang warak ni ikut perintah Allah, meninggalkan tegahan Allah, ataupun dia kata menjauhi daripada syubhah pun ya. Sebab itu dalam bab makan Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, nak selamat kita ni ya, kalau kita was-was ya, maksudnya halal ke haram ni kan. Sebab dia kata kalau kita halal itu jelaslah ya, al haramu ya, jelas kalau itu haram halal tu je jelas. Kemudian kalau yang haram pun jelas. Tapi kalau yang syubhah ni yang tak jelas, maksudnya haram ke halal ke tak jelas. Jadi Imam Ghazali kata kita pilih haram. Tu nak jadi orang yang warak ya. Jadi kalau berlaku, kalau kita was-was lah, kita rasa ni halal ke haram ni kan. Jadi kita pilih yang haram ya, pilih kepada yang haram. Itu maksudnya nak jadi orang yang warak kan. Jadi di sini disebut menjauhi dari syubhah, nescaya engkau akan menjadi manusia yang beribadah. Jadi kalau kita ni orang yang warak ya, maknanya kita akan menjadi manusia yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kun qani'an ya. Dan jadikanlah orang yang qanaah. Qanaah. Apa dia qanaah ni? Qanaah ni iaitu suka menerima ya, atau terima apa adanya. Maksudnya apa yang ada terimalah. Maknanya kita terima. Yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita yang itulah. Maknanya kita terima. Tak query lah. Kita tak rasa nak komplain dan sebagainya. Itu dikatakan orang yang qanaah ya,
qani'an. Wa kun qani'an, kata Rasulullah, kamu jadikanlah orang yang qanaah, yang qani'an. Takun ashkarun nas. Jadi kamu jadikan orang tu orang yang suka menerima atau terima seadanya. Bahasa kita seadanya begitu. Ya, terimalah seadanya supaya engkau menjadi manusia yang sangat bersyukur. Jadi bila kita mengambil sikap inilah seadanya, terimalah seadanya, maka itu kita jadikan orang yang bersyukur, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wa akhibba linnas. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya, dan sukalah kepada sesama manusia, akhibba linnas. Apa yang engkau suka, ya, untuk dirimu. Jadi ma tuhibbu li nafsi. Sukakan, kamu sukakan kepada manusia itu seperti mana kamu sukakan ke atas diri kamu, kan? Takun mukminan. Jadi kalau begitu ya, maka kamu jadikan orang yang mukmin, orang yang beriman maksudnya, ya. Nescaya engkau menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi kita ni orang kata mencintai saudara kita ataupun kita suka saudara kita itu macam mana kita suka ke atas diri kita. Jadi misalnya kalau kita suka yang itu, maka kita hendaklah suka kepada saudara kita itu macam kita suka ke atas diri kita. Kemudian seterusnya yang keempat, ahsin. Ini yang berkaitan dengan jiran ini. Ya, dia kata ahsin, ya, wa ahsin mujawarata man jawaraka. Ya, jadi maksudnya dan perbaikilah hubungan dengan jiranmu. Masuk dalam tajuk kita, perbincangan kita, ya. Jadi rupanya akhlak yang baik ni sebahagian daripadanya iaitu menjaga hak jiran, ya. Baik hubungan dengan jiranmu, nescaya engkau menjadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Takun musliman, naklah kamu jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Itu yang keempat, kata Nabi SAW kepada, ya, Abu Hurairah, ya. Disebutkan, apa ni cerita oleh Abu Hurairah ni, Nabi kata begitu, ya. Maksudnya 4 perkara ni. Yang 4 ini dia kata iaitu jiran. Naklah baik dengan jiran, kerana bila kita baik dengan jiran, kita merupakan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Sebab tu ada dalam kisah, dalam hadis, mungkin dalam khutbah Jumaat yang lepas kita baca, ya, semalam kita baca khutbah Jumaat menceritakan tentang akhlak yang mulia itu. Salah satu akhlak yang mulia itu diceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menceritakan bahawa seorang sahabat, ya, telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata, terjemahan yang maksudnya lebih kurang, dia kata ada seorang perempuan tu dia semayangnya okey. Ya, dia semayang, kemudian dia berpuasa, ya, kemudian dia bersedekah, ya, tapi dia selalu menyakiti jirannya dengan lidahnya, ya. Jadi tanya Nabi, kan, Nabi kata, ya, jadi Nabi kata hazihi finnar, maksudnya dia tu akan masuk dalam neraka. Itu maksudnya, ya. Kemudian ditanya lagi Nabi, sahabat tanya lagi, ada seorang itu, perempuan itu, dia taklah kuat semayangnya, taklah banyak kita katakan amalnya, kita katakan ibadatnya, ya, dan sedekahnya pun tak banyak, dia hanya sedekah sekeping keju je, yang dia mampu boleh, ya, tapi dia baik dengan jiran dia, ya. Kata Nabi SAW, wahia fil jannah, dia tu dalam syurga. Begitu sekali, ya, nampaknya, maksudnya kekuatan yang ada kepada orang yang buat baik kepada jiran itu, ya, walaupun dia semayang tak kuat kita katakan, ya, sedekah pun tak banyak kita katakan, tapi dia baik dengan jiran. Nabi kata wahia fil jannah, dia adalah masuk syurga. Itu dikatakan akhlak yang mulia itu jamin kita masuk syurga. Dalam hadis ni dia kata bila kita
menyantuni jiran kita, ya, kata-kata menghubungi dengan baik dengan jiran kita, dia kata apa? Di sini menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi mukmin yang sempurna. Rupanya akhlak yang mulia ini menyempurnakan seorang Islam itu, ya, yang menjadikan dia menyempurnakan dia sebagai seorang mukmin yang baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya wa aqil dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qalbu. Nabi ingatkan yang kelima ni bukan suruhan tapi ini tegahan. Tadi suruhan, ya, tadi suruhan, yang ini bukan suruhan, yang ini tegahan. Jadi 4 Nabi suruh, 1 Nabi tegah. Apa yang Nabi tegah itu? Iaitu kuranglah gelak ketawamu. Jadi kita ni nak gelak ketawa ni kita kena kurangkan. Bukan tak boleh, bolehlah, ya. Maksudnya kurangkan, sebab Nabi pun ada gelak ketawa juga dengan para sahabat, ya? Tapi jangan melampau-lampau lah, maksudnya jangan berlebihan. Tapi kita hari ini kadang-kadang tengok berlebihan sangat, ya. Apa tu, lawak apa tu, cerita dalam TV tu, Maharaja Lawak, ya. Maharaja Lawak, ya. Sampai hebat kan, nak bagi orang gelak kan, nak bagi orang ketawa, bukan nak bagi orang ketawa semata-mata nak bagi orang ketawa. Hadiahnya tu banyak pula tu, tinggilah hadiahnya itu kan. Tapi ini kadang-kadang kalau kita tengok kat rumah, kalau benda tu boleh diulang kan, begitu. Kenapa? Kerana nak gelak, kerana nak ketawa. Tapi Nabi tegah yang ni, Nabi kata kurangkanlah gelak tawamu. Kenapa? Kerana gelak ketawa ini akan mematikan hati kita. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi jangan mematikan hati kita, ya. Maksudnya kunci hati kita, mati hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Asyik dengan gelak ketawa dunia, kebaikan dunia sahaja, kan. Okey, jadi itulah, ya, 4 perkara yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu yang berkaitan dengan hak-hak jiran tadi, iaitu kita kena berlaku baik kepada jiran tadi untuk menjadikan kita orang mukmin yang sempurna. Yang orang kata dia kata yang sempurnalah, maksudnya mukmin yang sempurna di sini, ya. Sehingga kan disebutkan kalau ibadat, semayang ke, puasa ke, sedekah ke dan sebagainya, tapi kalau sekiranya kita tak baik, kita menyakiti jiran kita, maka bukan kita digolongkan dalam golongan mukmin yang sempurna. Sehingga disebutkan Nabi dalam hadis yang disebutkan tadi itu, dia kata wahiya fil nar, ya, dia itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila orang tu dia berbaik dengan jiran, ya, dia menyantuni jiran dengan baik, ya, dengan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Nabi kata, ya, wahiya fil jannah, dia itu daripada dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan.